Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim 'ala hadzal nabiyil karim Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dipertemukan pada malam ini dalam kuliah maghrib anjuran Pasti Smart Amilin, Jalan Adenium, Bukit Beruntung, Hulu Selangor. Baik, insyaAllah malam ini saya akan memperkatakan berkaitan dengan superstar syurga, berkaitan dengan superstar syurga. Baik, superstar syurga yang akan diperkatakan malam ini berkaitan dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengejutkan dunia. Setiap kali berjumpa dengan musuh, kemenangan selalu memihak kepada para sahabat Nabi. Walaupun mereka hadir di medan perang di tanah Arab yang gersang, dan mereka hadir dalam keadaan tidak cukup kelengkapan perang, dalam keadaan miskin, persenjataan tidak sekuat musuh. Namun sejarah menceritakan kepada kita semua Empayar Rom, Empayar Parsi, Empayar Yunan yang sangat kuat runtuh di tangan para sahabat Nabi. Sehingga kan Imam Abu Hanifah menyebut duduknya seorang sahabat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walau hanya satu saat lebih baik daripada amal ibadah kita seumur hidup. Kata Imam Abu Hanifah, duduknya seorang sahabat bersama Rasulullah walau hanya satu saat lebih baik daripada amal ibadah kita seumur hidup. Sebab itulah antara superstar hebat ini kita akan cerita malam ni. Namun sebelum tu perlu kita memahami bahawa generasi para sahabat, golongan superstar syurga ini adalah generasi terbaik umat Islam. Hari ini kerana mereka menerima tarbiyah langsung daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka lah bintang-bintang petunjuk di langit hidayah. Keilmuan para sahabat mengatasi keilmuan semua ulama. Kesolehan para sahabat mengatasi kesolehan semua para awliya. Sikap, sifat, perilaku, akhlak golongan para sahabat ini merupakan ukuran kebenaran. Di tengah celarunya aliran mazhab pada hari ini, maka aliran yang paling benar ialah aliran yang membawa ajaran yang paling dekat, yang paling hampir dengan ajaran para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kata Imam Al-Ghazali, ketahuilah dengan pasti manusia di zaman ini yang paling berilmu dan paling dekat dengan kebenaran ialah yang paling mirip dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan paling menguasai jalan salaf. Ini yang disebut oleh Imam Al-Ghazali yang menunjukkan kepada kita semua tentang keunggulan, kehebatan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
yang kita akan bicarakan ini dengan tajuk Superstar Syurga, Superstar Syurga. Baik, sebelum saya sebut tentang satu tokoh Superstar Syurga ni, kita hayati dulu kisah kehebatan Superstar Syurga secara umum ini. Kaisar Rom yang dikenali sebagai Heraklius satu ketika terkejut bila dengar kekalahan tentera dia. Tentera Heraklius ni, Kaisar Rom, terdiri daripada tentera Rom yang terkenal sangat kuat, memiliki persenjataan yang lengkap. Pada masa yang sama, musuh golongan Rom ini, tentera Rom, hanyalah bangsa Arab yang miskin dan lemah. Logik dia, secara logik, bagaimana yang tertulis oleh tuan kitab ini, secara logik mustahil tentera Rom boleh dikalahkan oleh tentera Islam. Mustahil tentera Rom boleh dikalahkan oleh tentera Islam. Namun apabila Heraklius dapat berita bahawa tentera dia kalah, kejutan hebat pada sehingga dia panggil ketua-ketua tentera dia berimpun. Heraklius tanya, bagi tahu tentang kaum yang memerangi kalian ini, bukankah mereka juga manusia? Dia panggil tentera dia, panggil pimpinan tentera dia. Dia tanya bahawa yang pi perang, kamu perang ni, perang dengan orang ke perang dengan siapa? Setahu aku, yang perang dengan kamu ni adalah manusia juga. Maka dijawab oleh tentera dia, ya. Maka ditanya lagi oleh Heraklius, bilangan kita lebih ramai atau bilangan mereka lebih ramai? Maka dijawab oleh tentera dia, bilangan kita berkali ganda lebih ramai daripada tentera Islam. Heraklius tanya lagi, lalu mengapa mereka mampu mengalahkan kita? Itu persoalan dia. Dari segi senjata terlalu hebat, dari segi ramai terlalu ramai, berganda-ganda. Perang dengan siapa? Perang dengan manusia. Sama-sama manusia, sama-sama makan roti. Tak ada ni makan rimau apa, tak ada. Dia sama lebih kurang juga. Perang di padang pasir sama juga. Cuma persoalan dia, mengapa mereka mampu mengalahkan kita? Ini persoalan yang ada dalam benak Heraklius. Tentera dia tentera yang sangat hebat. Tiba-tiba seorang yang, sebab soalan ni semua tak mampu jawab, semua diam. Dalam keadaan diam dan tenang ni, bangkit seorang yang dipertua di antara mereka. Maka dia sebut, ini kerana mereka melakukan solat di malam hari dan berpuasa di siang hari. Mereka menepati janji, beramal ma'ruf dan menjalankan nahi mungkar. Mereka juga saling menghormati satu sama lain. Para pendengar sekalian, tulis benda ni. Kita hari ni orang Islam sebab apa lemah? Sebab apa orang Islam tak menang? Sebab apa orang Islam mundur? Sebab apa orang Islam, sebab apa? Paling ramai dekat penjara, paling ramai dekat macam-macam. Sebab apa ni ada sini jawapan dia. Jawapan ni bukan dijawab oleh orang Islam. Jawapan ni dijawab oleh tentera Heraklius, oleh orang bukan Islam yang berperang dengan tentera Islam. Jawapan dia, kerana superstar syurga ini, para sahabat Nabi ni, mereka melakukan solat di malam hari dan berpuasa di siang hari. Bukan takat perang hebat, ibadah nombor satu hebat. Semayang malam, bukan takat Nabi sampai bengkak kaki, pecah kaki. Begitu juga para sahabat.
Dan siang hari puasa sunat siang hari. Ada yang puasa macam Nabi Daud alaihi salam selang sehari. Puasa Isnin Khamis, puasa 3 hari dalam sebulan, puasa Arafah, puasa Tasu'a, puasa Ashura, puasa hari-hari. Isu puasa zaman sahabat, isu semayang malam, dia tak payah perambat, tak payah beletak, tak payah bagi motivasi teruk-teruk. Berbeza dengan zaman kita hari ni. Kemudahan jauh lebih baik daripada zaman sahabat. Zaman sahabat, pergi pun jauh, nak berwuduk, kena sediakan air, dalam keadaan lampu yang tak cerah macam kita hari ni. Maka zaman kita hari ni cukup lengkap, ada paip di dalam rumah kita, 5-6 batang paip, merata ada paip, ada sinki, tempat nak ambil, kira bahasa mudah, tempat nak ambil wuduk senang. Kemudian ada lampu yang terang, ada tempat solat, rumah yang luas, boleh kunci jam, boleh kunci handphone, untuk bangun semayang malam. Serba lengkap. Tapi tak bangun, masalah dia. Tak bangun. Puasa 6 Syawal pun merangkak, tak habis-habis. Hari ni dah 27 Syawal lah. Pun tak habis kita. Tu janji Nabi SAW sebut, man shama ramadana, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, summa atba'ahu sittan min Syawal, diikuti 6 hari dalam bulan Syawal, kasiyamud dahar, dapat pahala setahun. Puasa putih pahala setahun, yakni 3 hari dalam sebulan. Macam-macam lah cerita motivasi ni, TV3, TV Al-Hijrah, habis semua TV. Puasa tak agak. Ini diakui oleh orang bukan Islam. Dia tahu sebab apa orang Islam boleh menang, sebab apa orang Islam kuat, sebab apa orang Islam hebat, sebab apa sahabat Nabi boleh menguasai dunia. Sebab mereka boleh menundukkan nafsu. Kita hari ni tak boleh menguasai dunia, sebab dunia dah menguasai kita. Mereka menepati janji. Ini disebut oleh tentera Rom. Sebab apa orang Islam, sahabat Nabi, boleh mengalahkan tentera Rom yang hebat. Mereka sentiasa menepati janji. Kita hari ni nega durian, muhung, musang king, jual tupai king. Di 24, tinggal di 2, 4 pun tak ada. Kan sebab kita hari ni bab janji, tak kira lah siapa pun, termasuklah paling deras sekali tak tunai janji ahli politik. Ahli politik sebagainya berjanji penuh mulut, tunai tak ada pun. Moga yang ahli politik yang bertakwa insya-Allah, moga boleh ikut cerita ni. Amar ma'ruf nahi mungkar. Dia sebut sahabat Nabi depan Heraklius, mereka boleh menang kerana mereka sentiasa amar ma'ruf, mengajak orang kepada kebaikan. Bukan ajak saja, dia amar ma'ruf ni kita sendiri buat baik, ajak orang buat baik, kemudian sentiasa fikir nak buat baik. Dan juga nahi mungkar, sentiasa kita elakkan daripada buat benda mungkar, ajak orang tinggal benda mungkar, larang orang supaya jangan buat benda mungkar, dan sentiasa fikir tak mau buat benda mungkar. Ini sahabat Nabi. Mereka juga saling hormat satu sama lain. Hari ini bergaduh, ustaz bergaduh dengan ustaz, habis semua agak bergaduh. Jiran tetangga dengan mak apa bergaduh, dengan ayah bergaduh. Maka tak ada hormat menghormati. Menghormati. Baik, tentera ni sebut lagi. Dia sebut lagi. Dia sebut fasa dia, sebab apa dia kalah. Tadi sebab apa sahabat Nabi boleh menang. Dia pun sebut lagi. Pada masa yang sama, kita meminum arak, kita berzina, kita melakukan semua yang haram, kita melanggar janji, kita merampas, kita melakukan kezaliman, kita memerintahkan perkara yang Allah murkai, dan kita melarang perkara yang Allah redai. Juga kita melakukan kerosakan di muka bumi. Sebab tu kita tombang dan kalah. Apa jawab Heraklius? Heraklius tertunduk, tunduk dia. Dan kata dia, engkau berkata benar, engkau berkata benar. Kisah ini boleh lihat dalam
Al-Bidayah wan Nihayah karangan Imam Ibn Kathir menunjukkan pada kita semua sebab apa sahabat Nabi boleh jadi superstar syurga dan kita tak boleh nak jadi superstar syurga. Kita boleh jadi, kita kena dengar cerita dulu. Pertama ni ambil dulu pengajaran yang ni dalam hidup kita, cek balik. Kita ni tergolong lah dalam orang, kalangan orang yang semayang malam, yang puasa sunat, yang sentiasa tepati janji, bukan janji dicapati, sentiasa melakukan amal makruf nahi mungkar. Kalau kita hari ni amal mungkar, mungkar nakir. Amal mungkar, nahi makruf, benda baik kita larang, benda jahat pula kita suruh. Kuliah maghrib kita, Allah tak pada musim PKP, sebelum-sebelum ni orang buat kuliah pada repotnya, orang ajak pada kebaikan dibencinya, dimusuhinya. Itu kita. Sebab tu kita tak boleh jadi macam superstar syurga. Baik, insya-Allah dalam masa yang ada ni, malam ni saya bawa satu tokoh hebat, superstar syurga yang bernama Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Jadi seperti Umar. Kita tiru Sayyidina Umar. Kita hari ni, yang ni semua boleh dengar. Yang ni semua dengar hadam. Baik mak rempit, mak kepit, mak pit, mak ketum, kaki lemah haram, kaki perempuan, kaki minum arak, kaki todi, kaki mabuk, kaki lepak, bunuh orang, curi, apa jahat. Abang Long Padil ke? Abang Long Padil pula. Abang Long Padil ke? Abang Ngah Tiger ke? Macam-macam hari ni. Semua ni watak-wataknya lah. Geng Ulang Sawah, geng 08, 07. Siapa pun boleh dengar cerita ni. Sebab nak jadi superstar syurga ni bukan beranak-beranak jadi soleh selalu. Kita tengok kisah Sayyidina Umar, superstar syurga. Kalau kita sebut saya ni ustaz, saya jahatlah dulu. Sayyidina Umar jahat lagi dah tu. Kita rasa kita kuat minum arak. Baik kita dengar dulu kisah ni. Dan kita tengok kisah dia sebelum, kisah selepas. Macam mana dia boleh jadi superstar syurga walaupun bermula dengan jahat dia. Baik, setelah 6 tahun berdakwah di Mekah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin menghadapi tentangan. Bila Nabi, bayangkan Nabi seorang terima wahyu, satu kota Mekah tu semua kafir belakang. Maka Nabi Islam dan nak ajak semua orang kepada Islam. Kita hari ni duk ajak orang Islam, Nabi ajak ni orang yang tak Islam. Situ ada tokoh Yahudi, tokoh Nasrani. Baik, bila Nabi dah berdakwah sampai tahun ke-6, tentangan, halangan, kekerasan, segala-galanya semakin kuat. Tentangan tu semakin hebat. Tokoh-tokoh Quraisy semakin menekan kaum muslimin yang pada masa itu sedikit dan juga lemah. Orang Islam tak ramai, sikit. Lemah pula tu. Sebab tu dipanggil golongan mustad'afin, di kalangan hamba-hamba, orang susah, orang miskin, yang masuk Islam ni. Yang bangsawan, hartawan, tak tahuan, semua tak masuk Islam. Hanya beberapa orang sajalah. Seperti Sayyidina Abu Bakar. Ramai antara mereka yang disiksa secara fizikal maupun mental. Dia punya dahsyat, siksaan semua ni terlalu hebat. Baik, kita dengar dulu cerita bagaimana siksaan yang hebat, yang dahsyat yang dilakukan oleh Umar. Sebab kita cerita Umar. Baik, hal ini sebagaimana yang disebut oleh Laila binti Hasmah bin Abdullah, isteri kepada Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu. Kata dia, demi Allah, ketika kami hendak berangkat untuk berhijrah ke negeri Habasyah, pada saat itu Amir bin Rabi'ah tinggalkan aku
satu tempat untuk menyelesaikan satu keperluan. Tiba-tiba Sayyidina Umar, waktu ni tak jadi Sayyidina lah ya, tu ni Umar aja, yang masih musyrik, belum Islam, datang dan berdiri di hadapan aku, kata Laila binti Hasmah. Sayyidina Umar ni main berdiri depan aku. Padahal sebelum ni kami sering ditindas, dikasari, disakiti, dipukul, diganggu sebab Islam. Sebab Islam. Siapa buat ni? Umar. Umar. Waktu mereka nak hijrah ni, Sayyidina Umar pergi jumpa. Cuma suami dia tak ada. Dan Sayyidina Umar sebut, benarkah kalian akan berangkat berhijrah nak tinggal bumi Mekah ni? Wahai Ummu Abdillah, dia panggil kepada Laila ni, dia tanya, betul ke hampa ni nak keluar daripada Semat Amilin ni? Semat Amilin. Betul ke kamu nak tinggal bumi Mekah ni, nak berhijrah, nak pergi lari pada tempat ni? Kata Laila, aku jawab, ya, demi Allah, kami akan berjalan di bumi Allah, sebab kalian selalu menyakiti dan menindas kami. Mudah-mudahan kelak Allah akan memberikan jalan keluar terbaik bagi kami. Tak tahan dah duduk kat Mekah ni. Kena siksa, kita tahulah. Saya tak mau cerita panjang. Hak tu jumpa lain kali. Bilal kena siksa, Sumayyah kena siksa, ya? Yasir kena siksa. Ni semua syahid aja. Ramai yang disiksa ni. Sampai dia sebut, wallahi, demi Allah, kami akan keluar, kami akan berjalan di bumi Allah ni, keluar daripada bumi Mekah ni. Sebab tak larat dah, letih dah, kena tindas, disakiti. Dan hari ni Nabi bagi ruang untuk hijrah ke Habsyah. Dia sebut, moga kami keluar tu ada jalan terbaik untuk kami. Umar berkata, semoga Allah bersama kalian. Tak Islam lagi dia. Sungguh aku melihat sikap lembut Umar yang belum pernah aku lihat selama ini. Kata Laila, tak pernah lagi sebelum ni Sayyidina Umar jadi lembut macam ni. Tak ada lagi. Kira rekod dah ni. Kemudian Sayyidina Umar pun pergi Umar waktu tu. Dan kata Laila, aku melihat dia merasa sedih atas pemergian kami. Dia duk tukang siksa ni, hari depa ni nak lari pada Mekah, dia sedih pula. Dan nampak kelembutan tu. Siap dia doa lagi, semoga Allah bersama kalian. Ya. Tak lama lepas pada tu, suami dia balik, Amir bin Rabi'ah. Dah selesai dah aktiviti dia, program dia, dia pun balik. Aku, kata Laila, aku cerita dekat dia lah kisah ni, aku cerita. Aku kata, hai Abu Abdillah, seandainya kamu ada tadi, kamu akan melihat sikap lunak dan kesedihan Umar sebab kita nak keluar dari Mekah. Apa jawab lelaki dia? Apa jawab Amir bin Rabi'ah? Kata Amir Rabi'ah, apakah kamu berharap Umar masuk Islam? Maknanya jahat dia ni, sampai Amir bin Rabi'ah ni tak rasa bahawa Umar ni akan masuk Islam. Dia kata dekat bini dia, kat isteri dia, ni kedah sikit boleh kan? Tak faham nanti kita buat translation. Dia kata dekat kat isteri dia, kat bini dia, apakah kamu harap Umar masuk Islam? Aku pun jawab ya, kata Laila ya. Kita hari ni macam tu lah, orang bukan Islam ni macam mana jahat pun, kalau dia sampai hidayah masuk Islam dia. Tapi sebab dia jahat sangat, kita pun rasa macam betul ke dia nak masuk Islam, ya? Betul ke dia nak dapat hidayah? Tengok apa jawab dia. Dia kata lagi, sungguh, laki dia sebut, marah ni marah, orang yang kamu lihat tadi tidak akan masuk Islam sampai Kaldai Al-Khattab masuk Islam. Oh, ni bahasa tak ada harapan. Dia kata jangan haraplah Umar nak masuk Islam. Dia tak akan masuk Islam
Sehinggalah kuda bapak, keldai bapak dia masuk Islam dulu. Ya. Ni keldai bila nak masuk Islam? Ya. Ini ayat ni sebagaimana disebut dalam Sirah Ibn Hisham, Sirah Nabawiyah, ada Imam Ibn Hajar dalam Al-Isabah, dalam Majma' Zawaid oleh Imam Al-Aisami, ya, menyebut bahasanya sikap bahasa Amir bin Rabi'ah ni, sebab dia rasa bahawa tak ada harapan Umar akan masuk Islam kerana kerahnya dia selama ni, kasaknya dia selama ni, dan kuat menindas orang Islam. Sampai macam tu lah, macam kita duk tengok hari ni lah, mak rempit dia semua macam-macam kita marah tu, jadi ustaz pula dia, jadi mufti pula dia, kita pun tak tahu. Sebab tu kita kena tengok cerita Sayyidina Umar ni, superstar syurga ni. Baik, ada hari ni masa ni sebab kita mula lambat sikit tadi ni. Kita mula sikit, kita habis sikit cerita ni. Tak banyak 2 muka surat lebih . Baik, dalam keadaan macam ni ramai yang disiksa ni, semakin dahsyat tahun ke-6 ni, dahsyat ni, tiba-tiba satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi ahabbi hazainir rajulaini ilaika bi Abi Jahlin au bi Umar bin Al-Khattab. Tiba-tiba Nabi doa, ya Allah, muliakanlah Islam dengan orang yang paling engkau cintai daripada 2 orang ini, sama ada Abu Jahal atau Umar bin Al-Khattab. Nabi doa. Kata perawi ini yang meriwayatkan hadis ni, wa kana ahabbahuma ilaihi Umar. Ternyata yang lebih dicintai Allah adalah Umar Al-Khattab. Hadis ini riwayat Tirmizi, Imam Ahmad dengan sanad yang hasan. Sebab apa Nabi doa 2 orang ni? Kerana kedua-dua tokoh ni terkenal dengan badan yang kuat, orang yang cergas dan berpengaruh. Tuan-tuan kalau nak kenal Sayyidina Umar, ni kitab dia. Kitab ni dikarang oleh Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang. Tajuk dia Fiqh Siyasah Khulafa Ar-Rashidin Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Dalam ni semua cerita Sayyidina Umar saja, tak panjanglah, dalam 200 muka surat lebih saja. Boleh kenal Sayyidina Umar dan tubuh dia macam mana, macam orang main basketball tu, ya, tubuh dia. Itu Sayyidina Umar dengan badan sasa dia, gagah dia macam mana. Ni cerita dia tahun 2021 lah, kitab ni. Tu boleh baca kitab tu, tapi beli dulu, ya, boleh baca. Baik, sebab orang ni orang yang berpengaruh, orang yang kuat, orang yang cergas. Nabi doa, jika masuk Islam, mereka tentu dapat memberikan sumbangan untuk melindungi agama tauhid ini. Pilihan Allah jatuh kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an pada bulan Zulhijjah tahun ke-6 setelah kenabian. Ini cerita tekanan pada tahun ke-6. Sayyidina Umar masuk Islam. Allahu Akbar. Usia beliau pada waktu itu ialah 26 tahun. Fadil pun mula umur dah. 23 tahun baru. Tapi dah jadi baik dah, kira okey lah, kira boleh masuk syurga. Sayyidina Umar masuk Islam umur 26 tahun, tapi sejarah sebelum jarang jumpa cerita baik. Cerita penindasan ni. Keislamannya terbukti menjadi titik peralihan bagi umat Islam. Kaum muslimin menjadi semakin kuat dan mula dihitung dalam masyarakat Quraisy pada waktu itu. Kita tengok apa kata Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an bila Sayyidina Umar masuk Islam. Kata dia, mazilna a'izzatan munzu aslama Umar. Sejak Sayyidina Umar masuk Islam, kami sentiasa memiliki izzah, kekuatan, kebanggaan, kemuliaan. Boleh tengok dalam riwayat Al-Bukhari. Dalam riwayat Ibn Sa'ad dalam Tabaqat Al-Kubra, kata Ibn Mas'ud, Sayyidina Ibn Mas'ud radhiyallahu an, keislaman Umar merupakan satu kejayaan. Hijrahnya satu kemenangan.
dan kepemimpinannya satu rahmat. Kami kaum muslimin tidak mampu solat di sekitar Baitullah sehingga Umar masuk Islam. Apabila masuk Islam, Umar terus melawan musyrikin sehingga mereka membiarkan kami solat di sekitar Baitullah dengan terang-terang. Banyak lagi lah dalam riwayat-riwayat yang menceritakan kepada kita semua, bila Sayyidina Umar masuk Islam, maka inilah kehebatan, kemuliaan yang disebut oleh sahabat Nabi. Antaranya Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas menyebut, demi Allah yang jiwaku berada di dalam kekuasaan Allah, setiap kali setan bertemu kamu sedang lalu satu jalan, maka jalan tu setan tak akan lalu. Ini sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Bukan takat orang takut dengan Sayyidina Umar ni, setan pun takut. Setan lalu, Sayyidina Umar lalu kawasan tu, setan tak lalu. Kita hari ni lena pun, setan main teman. Siap peluk-peluk cium lagi. Sampai subuh pun 7.45. Punya tak takutnya setan. Dan kita pun kadang-kadang tak boleh nak beza dah. Mana satu setan, mana satu kita. Lagi teruk. Lagi kacau lah. Lagi kacau. Ini kalam-kalam sahabat Nabi lah. Kalam sahabat Nabi yang menceritakan tentang kehebatan Sayyidina Umar. Baik, keislaman Umar merupakan jawapan Allah bagi doa Nabi dan satu pembelaan bagi umat Islam yang sedang ditindas dan sedang terdesak. Lembaran sejarah selanjutnya bersaksi bahawa kelebihan Umar bukan kerana kekuatan fizikalnya, tetapi kecerdasan, ketajaman akalnya dan kehebatan ibadahnya, hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Hari ni gagah agak. Gagah minum ketum lah. Nak mayang subuh angkat kain selimut, tak sampai sekilo pun tak larat. Makan durian 30 biji kali makan. Ramai lah. Dia seorang 4 biji durian seorang dia. Gagah roti canai 4 biji. Kalau nasi kambing 2 pinggan. Tapi mayang subuh 7.45. Berat lah. Itu berat. Sehingga kan, ini kehebatan Umar lepas dia masuk Islam. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cetusan idea beliau selalu tepat, seolah-olah mendapat bisikan wahyu daripada malaikat. Boleh sebut itu? Boleh ada hadis ni. Hadis Bukhari sebut. Ini dengan elok. Nabi bersabda, dalam kalangan umat-umat terdahulu terdapat sekumpulan orang yang selalu mendapat bisikan malaikat. Jika ada seseorang yang seperti ini dalam kalangan umat aku, kata Nabi, maka orang itu pastilah Sayyidina Umar. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kita hari ni siapa duk bisik kat kita? Malaikat bisik kita. Allahu Akbar. Setan yang bisik kat kita ni. Sebab tu kita nak baca Quran hari ni, Quran pun tak baca. Tak payah cerita sembahyang malam lah. Hari ni hari Jumaat. Surah Al-Kahfi. Dah nak habis Jumaat lah. Pun tak baca lagi surah Al-Kahfi. Maka Nabi suruh selawat pada dia 10 kali hari Jumaat. Lebih dari itu minimum 10 kali pun tak cukup. Istighfar sebanyak-banyaknya pun istighfar malah. Nabi istighfar bertaubat sehari semalam 70 hingga 100 kali. Kita hak dosa berlambak-lambak ni, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, raib gitu Ini macam manalah kita ni nak dapat bisikan malaikat. Untuk makluman kita semua, Sayyidina Umar ni Nabi sebut dalam kalangan umat dulu terdapat sekumpulan orang yang selalu mendapat bisikan malaikat. Dan kata Nabi, jika ada seseorang seperti itu dalam kalangan umat aku, pastilah orang itu Sayyidina Umar. Dan kita boleh baca sejarah macam mana keputusan Umar tepat dalam peristiwa Badar, peristiwa perang. Tepat Sayyidina Umar ni. Cakap dia tu datang daripada bisikan malaikat. Kita bercakap hari-hari. Banyak semua bisikan
jembalang tanah. Itu kita berlaku gitulah. Baik. Apabila dipilih Sayyidina Umar menjadi khalifah, Umar kembali membuktikan kepakarannya dalam kepimpinan dan bina strategi. Analisis beliau terhadap peristiwa yang telah berlaku memungkinkan beliau meramalkan apa yang akan berlaku. Kehebatan dia sampai macam itulah. Firasatul mukmin. Firasatnya tepat. Dalam bina strategi pun macam tu. Itu tak kira dalam ketegasan dan sebagainya. Bab strategi ni adalah dalam kitab ni tentang kepembinaan sebuah negara. Baik, di bawah kepimpinan Umar, dakwah Islam tersebar ke Iraq, ke Syam, ke Mesir, sampai ke Tripoli, sampai ke Libya. Rata bumi zaman Umar ni seluas-luasnya 2/3 penaklukan Islam zaman Umar ini. Empayar Rom, Empayar Parsi tidak mampu membendung pergerakan Islam. Satu persatu kekuasaan jatuh ke tangan umat Islam. Beliau sungguh tepat firasat Abu Bakar As-Siddiq apabila memilih Sayyidina Umar sebagai penggantinya. Seseorang pernah bertanya, ada seorang dia tanya Sayyidina Abu Bakar, orang Kedah panggil Sayyidina Abu Bakar. Waktu tu dia hampir-hampir wafat. Sayyidina Abu Bakar waktu hampir-hampir wafat ni, ada seseorang mai tanya dia. Apa tanya dia? Orang tanya dia, apa yang akan engkau katakan kepada Allah apabila ditanya, mengapa engkau memilih Umar sebagai penggantimu? Tuan-tuan mengundi tak pilihan raya? Mengundi tak? Nanti Tuhan tanya ini, apa sebab kamu pilih dia? Apa sebab kamu pilih orang ni? Apa sebab kamu pilih orang ni? Sediakan jawapan siap. Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, sebelum dia meninggal dunia, orang mai tanya dia, apa yang akan engkau katakan kepada Allah apabila ditanya, mengapa engkau memilih Umar sebagai penggantimu? Maka hari ini pun kita, esok lusa Tuhan tanya macam tu, nak jawab apa? Sebab apa pilih parti kunci? Sebab apa tak pilih parti pedai ayam? Kena tendang dengan malaikat, susah kan? Ini kita hari ini tengok apa yang dijawab oleh Sayyidina Abu Bakar. Kata Sayyidina Abu Bakar, aku akan menjawab di hadapan Allah, aku telah memilih orang terbaik dalam kalangan mereka sebagai pemimpin. Pilihan tersebut pastinya mendapat sokongan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada kita hari ini pilihlah orang yang bertakwa. Ada masa ada 5 minit lagi, 10 minit lagi boleh? Tengok kameraman pun garuk kepala tu. Kita susah hati lah. Baik. Sebab tu dalam kehidupan kita hari ini, sirah-sirah begini, di samping kita belajar Quran, itu petunjuk paling tip-top, hadis Nabi, kemudian cerita sirah begini, nak beritahu pada kita semua dalam kehidupan kita hari ini benda yang berulang-ulang macam ni juga. Dan ingat, kita akan disoal oleh Allah Ta'ala. Sayyidina Umar ni asalnya macam kita sebutlah, asalnya samsing lah bahasa dia, gedebe dia, samsing dia. Tapi Allah Subhanahu wa taala pilih dia jadi Islam. Maka dia pilih jadi Islam, macam inilah dia beramal dengan Islam. Dengan sembahyang malam, dia riwayat sebut ni, berlongkang pipi dia sebab menangis kerana takutkan Allah Subhanahu wa taala. Ketegasan dia, saya tak sempat kot malam ni, ada beberapa kelebihan lah, kelebihan Sayyidina Umar ni kalau kita nak cerita dari sudut hadis asar, tentang kelebihan dia dijamin syurga, disebut oleh Nabi. Itu dia asal tak Islam tu, beranak tak Islam. Kita beranak Islam dah, dia beranak tak Islam. Maka dia disebut tentang kelebihan dia. Saya sebut ringkas, hadis tu kita sebut hari lagi akan datang lah, siri-siri yang lain. Dalam bab manaqib Umar Al-Khattab, disebut bahawa Umar penduduk syurga. Diceritakan tentang keutamaan ilmu
Sayyidina Umar. Ya, keutamaan ilmu Sayyidina Umar. Nabi pernah bersabda, kata Nabi, ketika aku tidur lena, aku mimpi minum susu. Sehingga aku melihat bekas-bekas susu tersebut melekat pada kuku Nabi. Kemudian aku berikan pada Umar. Sahabat tanya, apa takwilnya ya Rasulullah? Nabi jawab, ilmu. Maknanya Nabi mimpi, ilmu Nabi itu bagi kepada Sayyidina Umar tentang luasnya penyebaran Islam, kelebihan zaman pemerintahan Umar, ya. Begitu juga kemuliaan dan kekuatan kaum muslimin. Sebagaimana kita sebut tadi, kata Abdullah bin Umar, kami jadi kuat memang Allah bagilah, tapi asbab Umar, sejak Sayyidina Umar masuk Islam, ya. Begitu juga dari segi dekatnya Umar dengan Rasulullah, sehingga selalu mengiringi Rasulullah SAW, ya. Dan juga dalam riwayat tentang kehebatan Sayyidina Umar ini, kesungguhan dalam bab harta, sangat bersungguh-sungguh mencari yang halal hingga wafat dia. Dan orang yang memiliki ilham, Sayyidina Umar juga termasuk dalam galangan sahabat yang kuat agamanya dan kuat iman dia, kuat iman. Wibawa dia ada, dia asal Samsing, tapi bila masuk Islam, beramal 100% dengan Islam, dia jadi apa? Superstar syurga. Jadi superstar syurga. Sebab tu kita tak kisahlah kita hari ni jahat macam mana pun awal-awal kita ni. Hari ni umur apa dah? 38 tahun, 39 tahun. Ada yang mencecah 40 tahun baru nak berubah. Okey, tapi mesti bersama dengan jemaah Islam. Mesti bersama dengan perjuangan Islam. Sebab sahabat Nabi bukan berjuang sekular, berjuang Islam. Sayyidina Umar, pejuang Islam yang hebat. Baca surah At-Taubah ayat 100. Sehingga mereka diredai oleh Allah, dan Allah meredai mereka meredai apa yang dikurniakan Allah pada mereka. Sebab mereka kerana Islam. Ni berjuang 60 tahun. Berjuang ada yang 60 tahun, ada dah 90 tahun lebih berjuang. Ada berjuang hak muda lagi pada berjuang. Tapi dasarnya apa? Kalau berjuang itu bukan dasarnya Islam, maka tak ada apa lah. Sebab tu Sayyidina Umar sebut, kami dimuliakan Allah kerana Islam. Dan kalau kami tinggal Islam, ambil selain daripada Islam, nescaya kami akan dihina oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tengoklah hari ni, ada dulu berjuang Islam, hari ni dah tak berjuang Islam, maka mendapat kehinaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hidup kita hari ni, nak jadi superstar syurga ni, kalau mula daripada lahir tu baik sampai mati baik, insya-Allah okey. Kalau jadi macam Umar, Samsing 26 tahun, kemudian berubah jadi baik sampai meninggal dunia, jadi superstar syurga. Banyak kisah hidup kita macam ni lah. Awal dulu bukan ustaz kita, jadi macam-macam lah. Hari ni baru nak start, tak apa, baru nak start. Ambil kisah ni, Baik, yang terakhir untuk kita malam ni, penutup dia adalah kisah Umar tu, apa penutup malam ni. Baik, tuan kitab ini sebut, kebanyakan kita lahir sebagai Muslim. Kena dah kita ni. Kita tidak pernah melalui masa-masa sukar seperti mana yang pernah dilalui oleh para sahabat Nabi. Justru peluang kita untuk melakukan kebaikan sangat terbuka luas. Sayyidina Umar masuk Islam, bukan boleh beramal Islam elok macam kita ni. Berperang, berdakwah, dia pula ditindas, dia pula dimusuhi. Kita ni tak ada apa pun. Masjid tak buka hari tu, kalut nak pergi masjid. Hari ni masjid buka, tak kalut pula nak pergi masjid. Jadi terbalik pula kita ni. Maka kita ni lahir Muslim. Kita tak ada pun masa sukar apa-apa, susah berjuang. Ni semua muka handsome belaka. Handset pun harga 2-3 ribu. Apa tak ada kat rumah. Zaman sahabat Nabi berdakwah tengah padang pasir. Ni lepas kuliah, jamu durian, jamu kambing. Tak apalah, kita telan je. Tapi nak cerita, tak susah pun kita ni berdakwah. Tak susah mana pun. Orang lempak kita pergi tempat lain. Boleh naik kereta pula pergi. Orang sahabat Nabi lu berjalan kaki. Selipar pun tak ada.
naik unta, makanan tak ada, ada yang ikat batu dekat perut. Susahnya berdakwah. Nak buat baik susah. Hari ni peluang kita nak buat baik terbuka luas. Ada orang tak erti bercakap lah, tak erti bercakap. Dia tak boleh nak ceramah macam ni. Share lah ceramah daripada Pasti Smart Amilin ni untuk satu dunia dengar. Ada orang dia tak boleh nak ceramah. Apa dia boleh buat? Dia boleh bersedekah. Ada nombor akaun Pasti Amilin tu. Pasti Smart Amilin. Siap ada tertera nombor akaun. Infak sebanyak-banyaknya. Saya ni, tak payah saya nak jadi superstar syurga ke superstar neraka kita ni. Superstar syurga orang yang pemurah. Sehingga sebut dalam riwayat Nabi ni antara manusia yang paling ajwadun nas, paling pemurah. Kalau kita nak jadi superstar syurga, malam ni dengar kuliah, juga angguk, tutup lagi habis dah. Sebelum nak tutup kuliah apa semua ni, infak dulu, buka sekarang ni Maybank to you. Buka Maybank to you semua, sumbang. Dan Pasti Smart Amilin juga menganjurkan ibadah korban akikah di Nepal. Maka ini peluang kita untuk kita di samping menyumbang, dapat pahala, bantu pula. Nepal ni minoriti Islam dan juga susah, setahun sekali makan daging. Boleh daftar dengan Pasti Smart Amilin untuk buat korban di bumi Nepal. Dan infak untuk ni dah lah tak ada pelajar pun tak boleh mai, gaji cikgu nak kena bayar. Gaji cikgu pasti nak kena bayar, sewa pasti kena bayar. Kalau buat kerja Islam macam tu lah, bukan senang, tapi senang lagi pada zaman sahabat. Sebab apa senang? Sebab duit berada di poket tuan-tuan. Untuk klik saja Maybank to you, jadi senang langsung lah Pasti Smart Amilin ni. Kalau tuan-tuan pun tahu keluar duit daripada poket tu, Pasti Smart Amilin pun merangkak juga jadinya. Kan kita sama-sama menyumbang sebab kita ada peluang untuk buat kebaikan. Maka berusahalah meneladani Sayyidina Umar bin Al-Khattab yang telah menyumbang bagi Islam dengan tenaganya, pemikirannya, hartanya, kepakarannya, nyawanya, jiwanya, darahnya dan segala-galanya. Pastikan keislaman kita memberi nilai tambah pada Islam, bukan memburukkan imej Islam di mata dunia. Kita Islam tak? Tapi buruknya Islam ni sebab kita. Biar kita ni Islam ada nilai tambah pada Islam, insya-Allah. Umat manusia tidak melihat Islam dengan mengkaji Al-Quran dan Sunnah. Hari ni kita melihat Islam, tengok dia ni habislah. Nak tahu Islam ni smart tak smart, tengok Pasti Smart Amilin. Nak tahu smart tak smart, tengok Quran. Buat kajian Al-Quran, buat kajian Sunnah Nabi dan hantar anak mai Pasti Smart Amilin. InsyaAllah akan dibekalkan dengan ilmu kajian tentang Quran, tentang hadis sejak umur 4 tahun lagi. Tentang ibadah, tentang muamalah, segala-galanya tentang Islam sebagai asas pembentukan manusia. Di Pasti Smart Amilin dan semua pasti-pasti yang ada di seluruh Malaysia ni, insya-Allah. Akan tetapi umat Islam hari ini dia menilai Islam dengan melihat perilaku kita. Kesopanan dan keluhuran budi kita akan membuat Islam lebih dihormati. Maka kalau perangai kita bagus, akhlak kita bagus, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq, salihul akhlaq. Nabi diutuskan untuk menyempurnakan, membaiki akhlak. Maksudnya kalau akhlak kita bagus, orang akan lebih menghormati Islam. Sumbangan kita dalam kerja kemanusiaan akan membuat Islam lebih dikagumi. Sekadar pakai jubah, Allah pakai jubah saya malam ni. Sekadar pakai jubah, pakai serban, tidak akan meninggikan imej Islam jika, faham tu? Jika perangai, perilaku, akhlak kita suka bertelagah sama sendiri, bergaduh, berpecah, maki hamun, bermusuh, putus silaturahim, merompak, mencuri, menagih dadah, mak ketum, mak macam-macam lah, mak nestum tak apa lagi, mak ketum. Baik jadi apa ni, mak apa ni? Mak apa ni? Ni minum boy, beli-beli yang ni. Farm fresh. Jadi ni tak apa. Pada minum ketum, baik minum farm fresh ni. Kurma lah apa semua.
beli jangan tak beli. Boleh mai dekat Pasti Smart Amilin, bagi anak minum kurma sebagainya, insya-Allah jadi orang. Minum ketum jadi kambing. Sayyidina Umar Al-Khattab telah melakukan tugasannya untuk apa? Untuk memperkukuhkan Islam. Hari ini giliran kita pula untuk meneruskan dan melanjutkan tugasan mengukuhkan Islam yang telah ditinggalkan oleh superstar syurga ni. Maka dia asal dia macam tu, ending dia syurga. Kita asal Islam, beranak Islam, ujung-ujung nak mati jahat, superstar neraka. Na'udzubillah min zalik. Maka tirulah kisah ini, dan insya-Allah kita akan bicarakan lagi kisah berkaitan dengan superstar syurga ni. Ada sambungan lagi bab Sayyidina Umar dan sahabat-sahabat Nabi yang lain, untuk kita ambil pengajaran, teladan, ibrah, pengajaran supaya kita boleh bukan takat dengar saja, boleh ikut, boleh buat, boleh amal sebagaimana yang dibuat oleh para sahabat. Tak boleh 100% pun, maka bagi ada peratus. Jangan sampai tak ada sebarang peratus dalam hidup kita hari ini. Kata kita ni sebagai Islam tak menambah apa pun kepada Islam. Biarlah kita ni menjadi duta Islam, boleh bawa imej Islam itu dengan peribadi dan pelakuan kita yang lebih baik, dan sama-samalah kita buat kerja kebajikan ni, insya-Allah. Boleh bersama dengan Pasti Smart Amilin dalam program kuliah maghrib ni. Mungkin lepas ni ada kuliah-kuliah yang lain, isyak agak apa sebagainya, dan boleh hantar anak untuk memahami Islam di awal pembesaran mereka di Pasti Smart Amilin dan pasti-pasti di seluruh Malaysia, insya-Allah. Dan juga untuk program kebajikan yang lain boleh juga bersama dengan tim saya yang dikenali sebagai Pertubuhan Kebajikan Ilmu dan Amal Selangor, ataupun ringkasannya Geng Talaqi. Pun kita buat kerja kebajikan juga untuk menyantuni golongan fakir miskin, orang yang memerlukan, insya-Allah. Wallahu alam. Kita akan berjumpa lagi di siri kuliah yang lain. Moga-moga apa yang kita dihidangkan pada malam ini memberi manfaat yang besar untuk saya dan untuk kita semua, agar kita bukan hanya menjadi seorang Muslim, tetapi kita juga menjadi seorang Muslim yang memperkukuhkan agama ini dan menyebarluaskan agama ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzam wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Minta maaf banyak-banyak jika terkasar bahasa, salah silap dan sebagainya. Moga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan saya dan tuan-tuan memaafkan saya. Dan terima kasih banyak-banyak kepada Pasti Smart Amilin yang sudi menjemput saya dan juga setting macam-macam semua ni. Ambil masa tadi tak apa nak jadi awal tu sampai pukul 8.25 lah, kita berhenti 9.20, lebih kurang 55 minit, insya-Allah. Moga Allah Ta'ala merahmatilah anak-anak muda di depan saya ni yang menguruskan Pasti Smart Amilin ini. Moga mereka menjadi superstar syurga sebagaimana tajuk kita pada malam ni. Amin. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.